Assalamualaikum, nama saya Nur Khadijah binti Abdul Khalif. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Nur Fadilah, Edwin, Nur Syahidah dan Nur Rohaya. Okey, tugasan kumpulan kami adalah mengenai dengan teori komunikasi, teori X dan Y. Komunikasi adalah proses pertukaran idea atau maklumat antara dua individu atau lebih dengan maksud untuk berkongsi maklumat dan pengalaman bagi mencapai persamaan. Pertukaran ini boleh berlaku secara lisan atau tulisan ataupun dengan menggunakan pelbagai diri yang ada pada manusia. Elemen penting dalam menyampaikan maklumat yang dihantar oleh pengirim kepada penerima agar mudah difahami terbagi kepada beberapa elemen yang sering digunakan semasa proses komunikasi berlaku, iaitu sumber, penerimaan, mesej, maklum balas, saluran dan gangguan. Terdapat pelbagai teori komunikasi yang boleh digunakan bagi menjelaskan kepentingan kegunaan komunikasi dalam menyampaikan maklumat. Contohnya, dalam sistem pengurusan di antara pengurus dan pekerja, McGregor telah memperkenalkan dua teori yang berbeza, iaitu teori X dan teori Y, di mana dapat dilihat dan dibezakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rohaya binti Muhammad Azmi, nombor matrik 283874, akan menerangkan teori X dan Y. Teori X dan Y dicipta dan diasaskan oleh Profesor Douglas McGregor dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1960-an. McGregor percaya bahawa teori-teori ini diperlukan bagi semua pengurusan organisasi bagi mengumpulkan semua faktor pengeluaran termasuk manusia atau pekerja untuk menyelesaikan sesebuah kerja. Kedua-dua teori ini adalah model yang bertentangan berkenai motivasi tenaga kerja di organisasi kerja. Konsep ini terkenal dengan menggunakan anggapan sifat dasar manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan gambaran keseluruhan bagi teori X dan teori Y. Okey. Definisi bagi teori X adalah sebuah stigma negatif terhadap manusia yang mempunyai sifat malas untuk bekerja. Bagi teori Y adalah sebuah teori yang positif di antara pengurus dan pekerjanya. Kepimpinan yang menggunakan teori X adalah lebih cenderung memilih gaya kepimpinan melalui kuasa, manakala kepimpinan yang menggunakan teori Y adalah mempunyai sifat kepimpinan yang demokratik. Okey, teori X ini memerlukan pengurusan melakukan pemantauan yang ketat terhadap subordinatnya. Tapi bagi teori Y, pengurus menganggap bahawa pekerja mempunyai jati diri atau motivasi dalam diri mereka untuk melaksanakan tugasan yang diamanahkan selaras dengan matlamat organisasi. Seterusnya, teori X tidak memiliki ciri-ciri multitask worker. Bagi teori Y, ia memiliki ciri-ciri multitask worker. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Edwin bin Muhammad Kembal, nomor matrik 290940. Saya akan membentangkan konsep komponen pemboleh ubah utama teori X dan Y. Menurut Douglas McGregor, teori X dan teori Y menjelaskan tentang pandangan yang berbeza mengenai manusia dalam sebuah organisasi. Douglas juga menekankan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan kepemimpinan di kalangan orang, khususnya di sebuah organisasi. Konsep bagi teori X ini lebih dianggap pemerintahan tradisional ataupun kuno, manakala teori Y adalah satu pendekatan moden dalam pengurusan. Komponen perbandingan antara teori X dan teori Y. Poin pertama, maksud teori X, pengontrolan sebuah organisasi dalam pekerjaan yang bersifat menyeluruh. Keadaan ini melibatkan pemimpin dalam pengawasan dan kawalan yang tinggi terhadap pegawai. Manakala teori Y, satu pendekatan moden dalam pengurusan di mana pemimpin bagi sebuah organisasi menekankan terhadap hubungan antara pegawai dengan organisasi. Hal ini menunjukkan pegawai mempunyai motivasi diri dalam bekerja. Poin kedua, kerja. Teori X, pegawai tidak suka bekerja. Hal ini kerana mereka bekerja hanya untuk mendapatkan gaji dari organisasi.
Manakala teori Y, pekerja ataupun pegawai suka bekerja. Mereka menganggap kerja adalah semula jadi bagi mereka dalam melakukan pekerjaan. Poin ketiga, gaya kepimpinan. Teori X, pemimpin organisasi bersifat autokratik, manakala pemimpin Y, pemimpin organisasi bersifat demokratik. Poin keempat, komunikasi. Teori X, komunikasi satu hala berlaku antara pemimpin dan pegawai. Pegawai hanya boleh menerima arahan saja, manakala teori Y, komunikasi dua hala berlaku antara pemimpin dan dengan pegawai. Pegawai diberi kebebasan untuk memberi pandangan dalam pekerjaan mereka. Poin yang kelima, motivasi. Pegawai teori X tidak mempunyai motivasi dalam pekerjaan, manakala teori Y, pegawai sentiasa termotivasi dalam melakukan pekerjaan. Boleh ubah bagi teori X dan Y ialah kepimpinan yang ditunjukkan oleh teori X melambangkan di mana pemimpin organisasi mempunyai kuasa terhadap semua pegawainya, manakala kepimpinan yang ditunjukkan oleh teori Y menjelaskan bahawa pemimpin organisasi bagi teori ini sangat menitik beratkan persekitaran dalam sesebuah organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadilah binti Abu Talib. Nombor kad matrik saya 291004. Saya akan menerangkan tentang andaian teori X dan Y. Andaian teori X dan Y. Teori X, menurut Douglas McGregor berpendapat, pengurus yang mengamalkan teori X akan memandang pekerjanya berasaskan beberapa andaian, iaitu yang pertama, pekerja secara semula jadi tidak suka bekerja dan bila ada kesempatan untuk berbuat demikian, mereka akan lakukan. Yang kedua, oleh kerana mereka tidak menggemari kerja, mereka perlu dikerah, dikawal atau diberi peringatan tentang hukuman supaya matlamat yang diingini tak akan tercapai. Yang ketiga, pekerja akan cuba mengelak daripada memegang tanggungjawab dan sentiasa memerlukan arahan untuk melaksanakan tugas. Dan yang keempat, kebanyakan pekerja yang dilabelkan sebagai X meletakkan jaminan pekerjaan sebagai yang utama berbanding keperluan lain tetapi tidak mempunyai cita-cita yang tinggi. Berdasarkan andaian teori X, dapat disimpulkan seseorang pekerja teori X adalah seorang yang pemalas dalam memajukan diri ke tahap yang lebih baik. Selain itu, pekerja ini tidak mempunyai rasa tanggungjawab bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi kepada organisasi. Andaian teori Y. Teori Y mengklasifikasikan pekerja dalam organisasi sebagai individu yang mempunyai sifat dan nilai yang positif dalam diri. Berikut merupakan andaian yang dikaitkan seperti yang pertama, pekerja menganggap kerja sebagai perkara yang penting sama seperti pentingnya berehat ataupun bersukan. Tiada beza dan ianya mesti dilakukan. Yang kedua, individu tidak memerlukan kawalan dan lebih menyukai kebebasan dalam bekerja jika mereka komited kepada pencapaian objektif organisasi. Yang ketiga, secara amnya, individu cepat belajar untuk menerima tanggungjawab dan menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah. Dan yang keempat, individu juga mempunyai kreativiti dan berkeupayaan untuk membuat keputusan yang baik dalam pelbagai peringkat serta tidak semestinya dalam menjalankan fungsi pengurusan sahaja. Teori Y menunjukkan seorang pengurus tidak memaksa pekerjanya untuk membuat keputusan atau penentuan dalam jadual kerja kerana pekerjanya tersebut mempunyai rasa tanggungjawab untuk melaksanakannya. Relevan teori dengan realiti atau keadaan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau korporat. Yang pertama, penggunaan teori X dan Y dalam organisasi. Teori X lebih sesuai digunakan terutamanya untuk organisasi yang lebih kecil atau masih baru. Ini adalah kerana teori X digunakan apabila terdapat pekerja-pekerja baru yang lebih memerlukan panduan dan tunjuk ajar serta pemantauan. Teori Y lebih sesuai digunakan untuk organisasi yang lebih besar atau telah lama wujud kerana teori Y adalah organisasi ini memperkerjakan ramai pekerja yang mahir dan berkebolehan. Yang kedua, melalui sistem ganjaran. Setiap organisasi mengambil berat akan aspek ganjaran
yang akan disediakan pekerjanya, seperti contoh anugerah pekerja cemerlang dan pencucian yang dianjurkan organisasi. Ganjaran ini memberi momentum kepada pekerja agar bekerja bersungguh-sungguh dan bersikap kreatif serta inovatif. Sistem ganjaran ini adalah langkah yang efektif yang dapat memberi dorongan kepada pekerja untuk terus bekerja dengan cemerlang dan memberikan contoh serta tauladan kepada pekerja-pekerja yang baru ataupun pekerja-pekerja lain. Yang ketiga, pelaksanaan komunikasi. Perlu dimulakan dengan penetapan objektif dan pemilihan pekerja yang sesuai bagi memastikan objektif tersebut dapat dicapai. Seperti contoh, diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan membincangkan isu-isu yang melibatkan tugas. Organisasi yang baik mampu meletakkan pekerja sebagai aset penting dan wajar diberi layanan komunikasi yang baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahidah binti Abu Yazid, nombor metrik 291104, akan menerangkan berkenaan analisis atau kritikan terhadap teori. Baikkan kategori X dan juga Y. Nombor 1, teori ini dapat dijadikan sebagai satu bentuk penilaian awal terhadap individu di mana dengan hanya melihat dari segi tingkah laku seseorang, ia dapat mengenal pasti individu tersebut berada dalam kategori X atau Y. Nombor 2, andaian-andaian daripada teori ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada pengurus organisasi dalam usaha membentuk dan memotivasikan pekerja. Nombor 3, boleh dijadikan sebagai pembuat keputusan. Nombor 4, mengenal pasti individu-individu yang benar-benar komited dengan tugas-tugas yang diamanahkan dan juga individu-individu yang menganggap kerja hanya sebagai satu bentuk tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dan tidak mempunyai harapan yang tinggi dalam kerjaya. Keburukan teori X dan Y. Teori ini hanya menilai individu dari segi luaran sahaja dan juga tingkah laku yang dapat dilihat dari mata kasar. Nombor 2, kategori ini tidak membenarkan faktor-faktor kebolehan dari segi akademik mempengaruhi keputusan yang dibuat. Nombor 3, seringkali wujud kesan halo ke atas penilaian yang dibuat oleh pihak pengurusan yang bersifat pilih kasih dan seterusnya menjurus kepada penilaian keputusan yang tidak tepat. Nombor 4, wujud jurang besar antara pekerja-pekerja yang dikategorikan sebagai perilaku X dan perilaku Y. Teori ini tidak mementingkan tentang faktor kecekapan dalam diri individu yang dinilai. Sesuatu keputusan akan menjadi silap sekiranya penilai tidak dapat membuat penilaian dengan berkesan dan tidak cekap. Okey, sebagai kesimpulannya, teori ciptaan Douglas McGregor 1906 hingga 1964 iaitu teori X dan Y adalah mengkaji bagaimana sesuatu organisasi itu berfungsi. Kajian mengenai tingkah laku seorang pengurus dan tindakan pengurusannya berdasarkan andaian teori X dan Y mengenai tingkah laku pekerja. Okey, pendekatan yang digunakan oleh pencipta teori ini mempunyai dua pandangan yang berbeza mengenai sifat manusia yang pada asasnya ada negatif iaitu teori X dan yang asasnya adalah positif iaitu teori Y. Okey, sebuah artikel mengkaji teori ini menyatakan pandangan bahawa sifat manusia berdasarkan teori ini akhirnya menentukan sistem andaian atau premis tertentu yang akhirnya menentukan tingkah laku dan tindakannya dengan orang bawahan seperti pengurus teori X menganggap bahawa pekerja tidak rela memikul tanggungjawab secara sukarela kerana mereka hanya berminat dengan upah ataupun gaji. Manakala pengurus teori Y yakin bahawa pekerja bawahannya tidak melihat gambaran besar atau tidak peduli dengan kejayaan syarikat secara keseluruhan. Okey, walau bagaimanapun, terdapat juga model-model lain yang dicadangkan bagi mengintegrasi aspek pandangan teori X dan Y ini dalam teori keseimbangan. Sekian, terima kasih.